Assalamualaikum dan selamat petang. So, nama saya Akib Azhari. Pada 11 hari bulan 3 yang lepas, kelas saya iaitu di 4A telah melakukan lawatan ke salah sebuah kilang keripik di Tanjung Garang. So, di sana kami dikehendaki untuk memerhati ataupun memeriksa keadaan kilang tersebut dari segi keselamatan dan juga cara pembuatan keripik tersebut. So, antara hazard yang dapat saya kenal pasti ada 5. So, yang pertama adalah wiring system ataupun sistem pendawaian, yang mana korang boleh lihat dalam gambar ni. Okey, seperti mana yang korang lihat dalam gambar tersebut, kita dapat mengenal pasti bahawa sistem pendawaian di dalam kilang tersebut tidak dijaga dengan rapi dan juga mungkin mereka tidak melakukan sebarang penyelenggaraan terhadap sistem pendawaian tersebut. Seperti mana yang dikatakan oleh pemilik kilang, mereka juga sering menghadapi litar pintas di kilang tersebut. Yang kedua adalah tong gas, di mana tong gas seperti dalam gambar ini tidak dijaga dengan rapi dan diletakkan di kawasan yang terbuka. Yang ketiga adalah wood panel wall. Okey, dalam gambar yang telah saya tunjuk tadi, apa yang saya mungkin tidak seberapa jelas, akan tetapi apa yang saya dapat lihat di kilang tersebut, mereka menggunakan kayu yang agak nipis, di mana mampu menyebabkan kilang tersebut mudah terbakar jika berlaku sebarang kemalangan ataupun kebakaran terhadap kilang tersebut. Yang keempat pula adalah para pekerja itu sendiri. Dalam video-video yang telah saya tunjukkan tadi, para pekerja tersebut tidak memakai sarung tangan dan juga penutup mulut, di mana SOP di setiap kilang di Malaysia menetapkan bahawa setiap pekerja haruslah memakai sarung tangan dan juga penutup mulut jika mereka sedang bekerja ataupun melakukan proses menyediakan makanan. Okey, yang kelima ataupun hazard yang terakhir sekali adalah tempat penyimpanan makanan. Dalam gambar ni, pemilik kilang tidak menyediakan tempat penyimpanan makanan yang tersendiri, mungkin atas sebab faktor kilang tersebut yang agak kecil. Jadi pemilik kilang terpaksa meletakkan makanan yang telah siap di atas lantai, yang di mana pertama mungkin para pelanggan akan rasa geli untuk makan makanan tersebut. Yang kedua, jika berlaku sesuatu kemalangan di dalam kilang tersebut, mungkin kerugian yang akan dialami oleh pemilik kilang lebih tinggi berbanding jika dia telah menyediakan tempat penyimpanan makanan di kawasan yang lain. Jadi sekarang saya akan mengemukakan penambahbaikan yang boleh dilakukan terhadap kilang tersebut. Yang pertama, kilang tersebut perlulah memperbaiki sistem pendawaian mereka agar tidak berlaku litar pintas yang mampu menyebabkan kebakaran kepada kilang tersebut. Untuk penambahbaikan yang kedua pula, pemilik kilang haruslah menyimpan tong-tong gas yang telah digunakan untuk memasak di tempat yang selamat dalam keadaan yang baik dan juga tersusun. Untuk penambahbaikan yang ketiga, pemilik kilang haruslah mengubah suai dinding kayu yang digunakan kepada dinding batu, di mana jika berlaku sebarang kebakaran terhadap kilang tersebut tidak mudah terbakar ataupun mengambil masa yang lama untuk terbakar ataupun musnah. So, untuk penambahbaikan yang keempat, bagi mengelakkan sebarang keracunan makanan ataupun pelanggan menuntut sebarang tuntutan kepada pemilik kilang, para pekerja di kilang tersebut haruslah menjaga kebersihan dan
jika mereka ingin melakukan proses penyediaan makanan, para pekerja tersebut haruslah memakai sarung tangan dan juga mask agar makanan yang telah siap ataupun makanan yang sedang diproses tidak terdedah dengan sebarang bakteria. Untuk penambahbaikan yang terakhir, pemilik kilang haruslah menyediakan tempat penyimpanan makanan di kawasan yang lain supaya jika berlaku sebarang kemalangan ataupun kebakaran terhadap kilang tersebut, pemilik kilang tidak mengalami kerugian yang agak besar, dan kerugian itu dapat dikurangkan jika makanan-makanan tersebut diletakkan di kawasan yang berlainan. So, polisi insurans yang dapat saya fikirkan yang pertama adalah polisi fire insurance. Kenapa saya memilih fire insurance? Kerana jika berlaku kebakaran, sama ada kebakaran yang kecil ataupun kebakaran yang menyebabkan total loss kepada kilang tersebut, syarikat insurans dapat memberi pampasan kepada pemilik kilang atas kerugian yang telah dia hadapi. Jadi untuk polisi insurans yang kedua pula adalah polisi business interruption insurance. Jadi jika kilang tersebut menghadapi kemalangan seperti kebakaran ataupun terputus bekalan elektrik dalam jangka masa yang lama, seperti contoh dalam masa setahun, dan menyebabkan kilang tersebut tidak dapat memproses ataupun menjual keripik-keripik mereka, syarikat insurans akan memberi pampasan dalam tempoh masa kilang itu tidak beroperasi. Jadi untuk polisi insurans yang ketiga pula adalah polisi engineering insurance, di mana polisi engineering insurance ini melindungi makineri-makineri yang terdapat di dalam kilang tersebut. Walaupun kilang tersebut hanya mempunyai 3 ataupun 4 mesin, jika salah satu daripada mesin itu rosak, mungkin menyebabkan kilang tersebut tidak dapat mengeluarkan jumlah keripik seperti biasa. Jadi di situ insurans company akan memberi pampasan kepada pemilik kilang. Mungkin pemilik kilang mampu membeli sebuah mesin yang baru ataupun memperbaiki mesin yang telah rosak. Untuk polisi insurans yang terakhir pula adalah polisi product liability insurance. Kenapa saya memilih product liability insurance? Seperti yang kita tahu di awal-awal tadi, pemilik kilang tidak menyediakan tempat penyimpanan makanan yang bersesuaian. Jadi mereka terpaksa meletakkan makanan tersebut di atas lantai dan bukan di atas meja. Perkara ini menyebabkan makanan tersebut mudah tercemar dan mampu menyebabkan keracunan makanan kepada para pelanggan. Disebabkan itu, saya memilih produk liability insurance. Jadi itu sahaja daripada saya, Akib Azhari. Semoga anda semua stay safe, stay at home, jaga kebersihan dan selamat maju jaya. Terima kasih.